Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fiza Munirah Mahrab. Tumpuan berita, potensi Borneo Empurau Farm and Resort BEFR sebagai hub pelancongan luar bandar Sarawak wajar dicontohi negeri-negeri lain. Timbalan Perdana Menteri Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, exco luar bandar dan menteri dari negeri lain boleh mengambil BEFR sebagai contoh baik untuk dilaksanakan di kawasan masing-masing. Saya membawa Exco dan Menteri Pembangunan Desa dan Wilayah dari negeri di Semenanjung, wilayah Sabah dan Sarawak untuk melihat sendiri bagaimana kawasan desa boleh ditransformasikan bukan saja untuk projek penternakan ikan, pertanian, tetapi juga adalah untuk agrotourism dan juga untuk pelancongan bagi kawasan desa. Dan ini merupakan beberapa contoh yang baik yang boleh dibawa pulang ke negeri masing-masing untuk dilaksanakan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa mengadakan lawatan kerja ke BEFR di Serian pada Rabu. Dalam lawatan tersebut, Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid bersama rombongan telah melihat sendiri proses penternakan ikan empurau. Terdahulu, beliau telah menghadiri mesyuarat penyelarasan antara Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW bersama exco luar bandar Mix Club di sebuah hotel terkemuka di Kuching. Turut hadir ialah Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri di Jabatan Bimil Sarawak, Datuk John Sikitayai, Timbalan Menteri KKDW, Datuk Rubiah Wang, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Martin Ben serta div-div kehormat lain. Laporan seterusnya. Kerajaan Sarawak komited untuk terus mara ke hadapan dalam usaha pembaharuan digital dan pintar seiring dengan penglibatan setiap lapisan masyarakat dan industri. Menurut Timbalan Bimil Sarawak, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, inisiatif pembayaran digital iaitu pembayaran tanpa tunai khususnya akan dapat membantu meningkatkan jualan para peniaga. Justru beliau menyeru agar rakyat segenap lapisan turut mengadaptasi pembayaran digital yang lebih mudah, cepat dan selamat. Katanya kerajaan negeri ingin menyeru dan menasihati rakyat untuk mengadaptasi penggunaan pembayaran digital atau cashless bagi memastikan persekitaran pembayaran dan kewangan lebih mudah, cepat dan selamat. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safi Ahmad dalam majlis perasmian dan pelancaran cashless Daro di Dewan Masyarakat Daro pada Rabu. Dalam hal itu, Datuk Ahmad Awang Tengah turut memuji tindakan Agrobank yang sentiasa proaktif melaksanakan pelbagai inisiatif dalam meningkatkan penggunaan teknologi digital, terutamanya dalam inisiatif cashless Daro yang dijalankan. Ini kerana mesin juruwang automatik ATM di Daro tidak mencukupi untuk menampung pengeluaran wang yang dilakukan oleh penduduk tempatan. Justru beliau yakin inisiatif cashless anjuran Agrobank ini dapat memberi penyelesaian kepada masalah yang dihadapi tuan-tuan dan puan-puan sekaligus dapat mengubah gaya hidup penggunaan mod pembayaran yang lebih mudah. Selanjutnya, 4 matlamat strategik telah dikenal pasti bagi mengurangkan imbangan perdagangan makanan yang dianggarkan berjumlah RM4.65 bilion. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, keempat-empat matlamat itu adalah untuk memastikan keterjaminan dan keselamatan makanan, meningkatkan sumbangan keluaran dalam negara kasar KDNK, menjadikan komuniti asas tani dan luar bandar berpendapatan tinggi serta menjadi pengekspor bersih makanan menjelang 2030. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Martin Ben pada majlis pelancaran MyGAPPF dan kempen tanaman makanan selamat untuk dimakan di Sibu pada Selasa. Tahap sara diri untuk Sarawak untuk makanan ruji iaitu beras hanyalah 34%, manakala untuk sayur-sayuran hanya 37%.
Ini bermakna kita perlu mengeluarkan tanaman makanan kita sendiri supaya tidak terlalu bergantung kepada negara-negara luar atau negara lain. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi berkata kementeriannya sedang berusaha untuk mengubah dan mengekalkan pertanian serta ekonomi luar bandar melalui penggunaan teknologi moden dan pengkomersilan hasil pertanian melalui penglibatan agensi dan pemegang taruh. Ujarnya sektor pertanian juga perlu dipacu menggunakan teknologi terkini dan mampan bagi memastikan keterjaminan dan keselamatan makanan, mencipta kekayaan masyarakat tani dan luar bandar sekaligus menjadikan Sarawak pengeksport makanan bersih menjelang 2030. Menyentuh mengenai MyGAP-PF, skim pensijilan amalan pertanian baik Malaysia, beliau yang juga adun kemenang menjelaskan ia bertujuan mengiktiraf ladang yang mengamalkan pertanian baik bagi mengeluarkan makanan selamat dan berkualiti. Di Bintangor pula, adun meradung Datuk Ding Kuang Hing menyerahkan geran unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR kepada Persatuan Buddha Bintangor dan Gereja Seventh-day Adventist Bintangor pada Isnin. Dana yang diperuntuk oleh UNIFOR kepada Persatuan Buddha Bintangor adalah sebanyak RM100,000, manakala Gereja Seventh-day Adventist Bintangor menerima RM50,000. Bantuan dana ini disalurkan bagi membantu pihak Gereja Seventh-day Adventist dan Persatuan Buddha Bintangor untuk mengurus, memperbaiki dan menaik taraf keperluan prasarana masing-masing. Dalam ucapannya, Datuk Ding menyeru kepada para penerima agar menggunakan dana bantuan itu sebaiknya untuk melaksanakan projek seperti mana dinyatakan dalam permohonan mereka. Beliau turut berharap dana yang disalurkan oleh kerajaan negeri ini digunakan sebaik-baiknya kerana para penerima perlu menghantar laporan kepada pihak UNIFOR. Dalam itu, Datuk Ding sempat berjumpa dengan pemancar Rapen Angga dan Ketua Kampung Jambatan Merah Bintangor, Maliki Bojeng serta Ahli Jurutankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK yang lain mengenai permohonan pembinaan surau di Jambatan Merah Bintangor. Perkongsian seterusnya di Seri Aman. Para petani digalakkan agar memohon peruntukan daripada Jabatan Pertanian Sarawak untuk mengusahakan penanaman kopi. Menurut Adun Bukit Bergunan, Datuk Mondagang, penanaman kopi mampu meningkatkan pendapatan petani pada masa depan kerana ia mempunyai permintaan yang amat tinggi. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Seri Aman pada Selasa. Pada majlis itu, Datuk Muang telah meluluskan peruntukan projek transformasi luar bandar RTP sebanyak RM50,000 kepada 13 penduduk rumah Jemat. Manakala RM6,000 dana projek kecil luar bandar MRP diperuntukkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Jemat dan RM4,000 kepada Biro Wanita. Paparan berikut pula. Cheongsam Cultural Festival Love of Cheongsam, Beauty of the East edisi kedua bakal berlangsung pada 21 Oktober depan. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng memberitahu tujuan festival tersebut adalah untuk mempamerkan warisan Sarawak yang kaya dengan pelbagai etnik. Now, one of the main objectives is to nurture a sense of pride within our community, celebrating the diverse culture. Additionally, it seeks to strengthen relationship and bonds within the community, among public and private organizations, as well as between the staff and volunteers who make the event possible. Beliau berkata demikian semasa sidang media Cheongsam Cultural Festival Love of Cheongsam, Beauty of the East kedua di MBKS di Kuching pada Rabu. Dalam itu, Datuk Wee berkata program itu akan berlangsung di dua lokasi iaitu Taman Persahabatan Malaysia China dan Dewan Masyarakat MBKS. Pelbagai aktiviti telah dirancang di Taman Persahabatan Malaysia China seperti Walk in the Garden, Chess in the Garden, Funlice Sketch Workshop dan persembahan Chinese Diabolo yang akan berlangsung mulai jam 8 pagi hingga jam 12 tengah hari. Manakala pertandingan Cheongsam Sarawak Asian di Dewan Masyarakat MBKS akan berlangsung pada jam 10 pagi hingga jam 12 tengah hari. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita berlanjut boleh ditepati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube.
Sebelum mengakhiri buletin, kami tinggalkan anda dengan serotan lawatan Timbalan Perdana Menteri Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Borneo Empurau Farm and Resort Serian pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam Bukas.